Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin. Dia kait dengan lepas basuh menyapu kepala tu sampai telinga lah kita nak bincang ni. Okey, sebagai yang disunatkan dalam berwuduk ialah menyapu kedua telinga ni, baik luar maupun yang dalamnya, dan yang terbaik hendaknya menyapunya dengan air yang baru, yakni dengan air yang bukan dari basuhan atau sapuan yang pertama di kepala. Itu pendapat Syekh ni kata dah. Mazhab kita biasanya umum gitulah. Tapi di segi hadis Nabi SAW, kalau kita baca hadis-hadis tu, bila belajar hadis, ya sama je. Air kepala dengan telinga tu sama, sapu saja. Telinga pun tidak dikatakan basuh, menyapu kedua telinga dah. Jadi dia bukan perlu kepada basuh dah. Ia perlu pada mana yang melekat di tangan saja, itu disapu pada telinga juga dah. Mengikut hadisnya kalau kira sama lah, air kepala tu sapu di kepala, dan air yang sama maksudnya tidak perlu ambil air baru, sapu di telinga pula dah. Tapi mengikut mazhab kita afdalnya boleh kalau kira tu dah. Kalau kita tengok di pendapat mazhab kita pun boleh dengan air sama, tapi lebih afdalnya air lain. Tu dah. Dan sunat menyapu kedua lubang telinga, dan terbaik menyapunya dengan air yang baru, dengan air bukan bekas menyapu kepala. Kita cerita dah ni sebab ni. Dan dua daun telinga, dan kalau disapunya dengan air itu diperolehinya juga pahala sunat. Demikian juga kalau disapunya akan lubang kedua telinga, atau kedua telinga dengan air sapuan yang kedua, atau telinga dari menyapu kepala. Boleh ikut sunat lah. Walaupun air daripada air sapu kepala. Bahkan kalau di segi sunnah, itu lebih kalau orang ikut hadis lah. Ikut hadis, dia akan lebih utama ke sekali je benar lah. Sekali kepala pun sekali, telinga pun sekali, serentak dah. Bukan serentak, maksudnya lepas sapu kepala, terus sapu telinga lah. Disunatkan dalam menyapu dua telinganya bersamaan dengan menyapu lubang telinga, ialah menyapu dengan hujung kedua telunjuknya. Jadi dalam telinga tu kita guna jari telunjuk dah. Jari telunjuk ni untuk dalam telinga dah. Dan akan kedua lubang telinganya, dan disapunya dengan perut jeriji telunjuk akan dalam dua telinga dengan perlipatannya, dan disapunya dengan perut ibu tangan atas daun telinga dah. Jadi bahagian dalam telinga ni sama ada lubang ke hak tepi-tepi ni ke, kalau kita tak sapu dah. Semuanya guna jari telunjuk dah. Lepas tu bahagian luar ni baru kita guna ibu jari ni lah untuk bahagian luar telinga ni. Itulah. Demikianlah dikerjakan 3 kali. Mengikut mazhab kita ni tetap sunat 3 kali lah. Di sini dah, di segi hadis kebanyakan hadis sebut sekali dah. Termasuk dengan kepala tu sekali. Demikianlah dikerjakan 3 kali, dan dipertemukan kedua tapak tangannya yang dibasuh dengan kedua telinganya 3 kali. Dan sunat membasuh kedua telinga 3 kali pada saat membasuh muka. Saat membasuh kedua telinga 3 kali pada saat membasuh muka lagi. Basuh muka tu boleh dah kena telinga dah. Itu kali dah. Dan sunat menyapu keduanya 3 kali dikala menyapu kepala. Kepala pula. Maksudnya kalau kita basuh muka tu kena ke telinga apa, molek lagi bagi dia lah. Melebihkan sikit dah. Dan juga masa menyapu kepala pun molek ke telinga dah. Dan sunat menyapu keduanya 3 kali dikala menyapu kepala, maka jumlah basuhan dan sapuan yang ada pada telinga itu 12 kali. Demikian terangkan dalam kitab Hasyiah Barmawi. Gitulah. Tapi kita di segi dalil kita kena pergi dalil lagi lah. Itu pada sekali lah. Iaitu pada masa sapu kepala saja dah. Yang sebahagian dari disunatkan dalam wuduk menyelati janggut lelaki yang tebal dan jambang yang tebal. Dan demikian pula tiap-tiap bulu muka yang wajib dibasuh luarnya tidak dalamnya dah. Jadi hak tebal-tebal tu untuk basuh muka ni tak molek kita selak ni. Walaupun kita tebal tak wajib sampai ke dalam kulit ni, tapi kalau kita selak-selak gini dah, kita guna macam sebab sisir dah. Jadi kita ni menyelati janggut tu lagi molek dah. Sunat kata sunat, tak wajib dah pasal janggut tebal, tidak wajib sampai ke dalam bahagian dalam janggut dah. Dan kulit bahagian janggut dalam tu tak wajib dah. Kuasa rambut tebal jebir ke apa tebal tidak wajib itu sampai ke dalam. Gitulah kaedah syariat. Ada orang pertik kata janggut ni macam mana nak kata
Ya benda di muka bukan tu pun faham konsep muka. Muka ni benda yang zahir di bahagian muka dalam. Kalau kira agak banyak lah nak kira bahagian dalam ni. Bukan janggut ni saja dah, mulut pun dalam, hidung pun dalam, mata pun dalam. Ada Islam tidak siapa suruh kita ni menyusah ke siapa telajak terperinci dia sehingga jadi waswah pula dah. Dan terbaik dalam menyelati itu janggut tu dengan semua jari tangan kanan dari bawah janggut. Guna jari tangan kanan yang kata nak molek nah. Di bawah janggut umpamanya dan sunat menyelati itu 3 kali. Dengan 3 gelas air. Maksud 3 aku tak payah ambil air lain. Nah, air muka tu kita pun buat selalu lah dah. Ambil air lain, seolah ambil air lain ni 3 gelas air ni kata ni. Tak perlulah dah. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW dan tidak berbeza antara menyelati bagi orang ihram atau tidak ihram. Orang ihram takut jatuh dengan janggut kita ni sensitif sangat mengikut mazhab kita ni. Mazhab lain selagi tidak sengaja tak apa, kita ni tak sengaja pun kalau kita kasar sikit macam seolah sengaja tak boleh dah kena dam dah. Tapi ikut mazhab lain selagi tak pisah sengaja tu bukan sengaja walaupun kasar pun tak apa lagi dah. Nah gitulah, pentingnya kita berhati-hatilah. Janganlah over sangat masuk ihram. Tapi kalau ia dalam keadaan ihram hendaklah menyelatinya dengan perlahan-lahan agar janganlah sampai janggut tercabut. Lepas tu bijir pun tak. Kata cabut juga ke mana? Kita kira dimaafkan, tak sedap kira dam lah dah. Ni pun timbul masalah dah. Lagi Makkah kat banyak tanya pertanyaan gini lah. Kalau tidak sengaja kita tidur ke gapo dah. Tergaru sikit dah. Bukan buat dengan kasar. Ataupun kita selati janggut sikit-sikit tu tercabut sikit-sikit ni maafkan lah. Tak boleh lah kena nyanyi. Tak ada banyak kagul lah kena dia kali-kali dah. Ialah diterangkan dalam kitab Mughni dan Tuhfah dan dinukilkan dari pendapat Imam Zarkashi dalam kitabnya Khadim. Dah. Itu kena selati juga janggut ni ketika ihram tapi tak boleh dengan cara kasar. Dengan lemah lembut lah, dengan perlahan-lahan. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayahnya dinukil dari pendapat Mutawalli dan bin Muqri bahawa orang yang berihram tidak disunatkan menyelati janggutnya. Jadi mengikut Syekh Ramli pula kitab Nihayatul Muhtaj ni tak sunat langsung dah nak selati janggut ni. Takut cabut janggut lah dah. Di antara disunatkan dalam wuduk menyelati semua jari tangan dan jari kaki dan terutama dalam menyelati jari tangan dengan tasbih. Ialah dengan masukkan semua jari sebelah kanan ke antara semua jari tangannya kedua iaitu yang tangan kiri agar segera dan mudah tercapai dimasukkan. Tasbih gini nah tasbih nah. Jadi buat gini ni masuk celah dah supaya lebih suci dah. Dan konsep ni kita faham dah sebenarnya bukan konsep mesti merata ke dah tapi nak suruh lebih suci dah. Jadi benda ni tak molek ketika di masjid tapi molek ketika di kita mencucikan air dah. Tasbih yang dimakruhkan ialah khusus bagi orang yang ada dalam masjid kerana menantikan solat. Ni dah ada hadis larang tasbih tu. Melibatkan benda yang masuk waktu solat lah. Ada sebab lah hikmah dia kan kita belajar hadis. Ada perbincangan ulama syarah-syarah hadis lah. Tapi tidak dalam waktu cuci dah, menyuci air ke apa dah. Bahkan Nabi pernah tunjuk dah orang yang kena azab kubur tu. Nabi tunjuk gini juga menyebabkan rapaknya siapa aku tulis rusuk tu rapak gini dah. Ada juga lah. Jadi bukanlah bermaksud tak boleh buat langsung tapi ada maksud tertentu ketika menanti waktu semaya tu tak boleh buat gitu dah. Dan terutama dalam menyelati jari kaki dengan kelingking kanan tangan kiri dah. Ni kaki pula kita guna kelingking ni. Jari ni lah, jari ni molek. Ada dalil dia lah. Segi dalil tu ada dalil dia dah. Hak moleknya kita buat gitulah. Kalau tak boleh jari tu guna jari lain. Tapi hak molek sekali ada dalil yang jelas lah. Kelingking tangan kiri dah. Dimasukkan kelingking dari bawah antara semua jari ya, dimulai dari pihak kelingking jari kanan sampai kelingking jari kaki kiri. Jadi kita guna celah-celah kaki tu guna hak ni kalau kira dalil ada hadis lah. Tapi setengah tu sulit lah kita rohak terutama kalau buci payah nak tunduk je. Jadi maknanya penting mencelahi gunalah jari-jari mana pun tak apa tapi hak ni yang terbaik. Kena faham lah paling afdal ni hak ni. Kalau tak boleh juga guna jari lain dah. Yang pentingnya kalau kita mencelahinya lebih rata, lebih bersih, lebih baik dah. Kerana cara seperti ini sunat dalam mendahulukan kanan dari yang kiri lah. Jadi kita masuk tu moleknya walaupun guna kalau kita nak
cuci kaki ni molek guna yang sama lah, kelingking tangan kiri untuk cuci kaki kanan dengan celah-celah kaki kanan dengan celah-celah kaki kiri dia. Sama dia. Nabi menyuruh menyelati semua jari tangan dan kakinya. Kita selak, maksudnya masuk celah tu lah. Menyelati tu masuk celah-celah tu. Dan Nabi SAW menggosok semua jari kakinya dengan kelingkingnya. Jadi, guna kelingking kiri saat ni lah kata dia. Tempat yang disunatkan menyelati antara jari itu ke bahagian yang dapat disampaikan air. Nak selati jari tu, yang kira dapat sampai air, celah-celah mana ada dapat sampai, kita selatilah, kita masuk celah tu dengan jari kita ke apa dah. Dan kalau tidak sampai ke celah jarinya, melainkan dengan diselati seperti jarinya berdempet, melekat lah jari tu, jari kaki tu melekat dah. Siapa kalau air tak masuk, kena buka lah, kena selati lah, kena masuk jari celah-celah tu lah. Okey, dan kalau tidak sampai ke celah jarinya melainkan dengan selati seperti jarinya berdempet, maka menyelati hukumnya wajib, bukan sunat lagi. Tapi kalau jari kakinya sakit, maka haramlah memaksa-maksa memisahkannya kerana menyakiti anggota dengan tidak diperlukan. Tapi kalau benda tu melekat dengan keadaan yang sungguh dan siapa kau sakit, tak boleh lah dah. Dia benda ni jangan over, jangan melampau dah, jangan siapa sakit. Sunat dalam berwuduk mendahulukan tangan yang kanan dari tangan yang kiri dan mendahulukan kaki kanan dari kaki yang kiri. Sekalipun memakai sepatu, memakai kasut ke, apa kita kata khuf, tapi ada ada dalil sebut macam serentak dah. Tapi ikut kita ni kata sapu sepatu pun sapu khuf ni kita kena kat kanan dululah kata dah. Ada pun yang lain dari tangan dan kaki seperti telapak tangan, pipi dan telinga. Maka keduanya dibasuh dengan secara bersama-sama, yakni serentak. Ini berlaku bagi orang punya dua tangan. Kalau telinga ni ataupun muka, telapak tangan ni basuh telapak tangan, kita pun serentak dah. Bukan kita basuh tangan kanan dulu, okey, tak serentak dah. Lepas tu kata boleh serentak ni pipi dia, pipi kanan kiri kita basuh muka, pipi kanan kiri kita serentak dah. Tak perlu kita kata kanan dulu ke kiri dulu, pasal kita guna dua tangan dah. Lepas tu telinga pun serentak dah. Serentak terbasuh, bukannya tangan telinga kanan dulu, baru telinga kiri, tidaklah dah. Tapi orang yang ni kalau orang ada dua tangan lah, kalau ada setangan, kena balik kanan dulu lah, balik kiri lah. Kalau setangan putus ke apa dah. Tapi orang yang potong, yang tangannya potong, tangannya terputus, sebelahnya putus ataupun dilahirkan dengan satu tangan saja, maka sunat baginya mendahulukan yang kanan dari yang kiri kepada semua anggota wuduknya. Kalau ia mengambil wuduk sendirian sampai membasuh muka sekalipun, sunat baginya membasuh mukanya pada pihak kanan dahulu, kemudian daripada pihak kiri kalau dia ada sebelah tangan lah. Kerana Nabi SAW senang mendahulukan yang kanan dari yang kiri dalam bersuci, memakai sandal, maka selipar ke kasut dah. Menyisir rambut pun alik kanan dulu. Memakai celak pun alik kanan dulu. Mengenakan pakaian pun alik kanan dulu dah. Mengetik kuku dah, kat kuku pun alik kanan dulu. Mencukur kumis, mencukur misar pun alik kanan dulu. Mencabut ketiak pun alik kanan dulu. Dan mencukur rambut pun alik kanan dulu tu Nabi boleh buat dah. Sebagai dari sunat wuduk memelihara ghurrah dan tahjil. Gapa ghurrah tadi kita akan bincang lah. Jadi maksud kena memelihara ghurrah ialah membasuh tempat yang melebihi dari kadar yang wajib dari muka dan dari kelingking muka. Ada setengah pendapat kata gitu. Ghurrah ni muka, bahagian lebih daripada muka lah. Pakai bawah tekat dan tekak sikit kau dah. Pakai atas sikit, pakai telinga sikit. Gitulah lebih kurangnya. So pendapat dia, sekurang-kurang melihara ghurrah dalam membasuh muka sampai permukaan kepala. Siapa kali atas kepala sikit. Dia mengelilingi mukanya sampai ke lehernya. Sebab pakai tekak dia kata dia basuh muka. Dan yang masuk dengan tahjil pula, melanjutkan tahjil ialah membasuh melebihi dari kadar yang wajib dibasuh pada tangan dan kaki. Seperti dibasuhnya sampai pertengahan tangan. Basuh tu sampai ke atas tangan, sampai ke lengan atas ni. Biar tengahnya sikit dah, atas sikit. Sedangkan batas maksimum melanjutkan tahjil ialah menghabiskan membasuh lengan pada kedua tangan dan membasuh kaki sampai seluruh betih. Ini pendapat lah, setengah tu ulama tak setuju juga. Dia kata over dah. Dibenarkan ada setengah ulama sampai habis lah. Dia kata boleh sampai kau habis bahu ni dah. Ulama bagi setengah tu, dia kata boleh, takut jadi benda. Sampai setengah bahu bagi dia lah. Kita buat setengah bahu lah pada dia, tak payah lah sampai kau hujung bahu ni lah. Ada riwayat daripada Abu Hurairah tapi tidak disetujui oleh sahabat lain lah. Tidak terima mana lah dalam pendapat umum dalam mazhab pun sampai ke bahu ni tak.
Tapi baru main buat gitu dah. Tapi dia buat dalam keadaan nusuk dah. Tiba-tiba nampak orang lain. Okey, hadis ni aja nak buat gitu. Tapi sahabat lain tidak buat gitu dah. Sebab lain buat siapa ke separuh, tengah-tengah lah. Kalau terik-terik pun dah tengah-tengah bahu ni lah. Lepas tu begitu juga betih kaki dia. Kaki pun tak sampai lah dekat dengan lutut. Habis lugu betih sampai kat lutut tu. Tidak diriwayatkan juga. Jadi sekat tengah betih lah kita kata dah. Kalau nak buat berat pun lebih sikit sampai terik-terik pun tengah betih lah kita kata dah. Tak apa dah. Adalah perbahasa setengah mana maksimum sepatutnya lah. Dari keterangan di atas tadi dapatlah diketahui bahawa ghurrah itu nama bagi basahan yang wajib pada muka. Dan tahjir pula nama bagi basahan yang wajib pada tangan dan kaki. Gitulah dah. Jadi ikut pendapat tu tadi, ghurrah ni muka, tahjir tu tangan kaki dah. Iaitu melebihkan daripada kadar wajib. Bagi muka dipanggilkan ghurrah, bagi kaki dan tangan lebih daripada hak wajib tu dipanggil tahjir dah. Inilah yang terangkan dalam kitab Tufah ni pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufatul Muhtaj. Ibn Hajar Al-Haytami pendapat yang gitulah. Tetapi dari terangkan dalam kitab Syarah Ubat bahawa ghurrah itu nama basuhan yang melebihi yang wajib di muka dan tahjir nama bagi basuhan yang melebihi yang wajib di tangan dan kaki. Begitulah dah serupa ni. Betul lagi ni. Syarah Ubat pun Ibn Hajar lagi dah. Ni hak lain. Tetapi dari yang dikatakan dalam kitab Nihayah Muhtaj pula bahawa ghurrah dan tahjir meliputi tempat basuhan yang wajib dan yang sunat. Pula dah ni. Cerita bab wajib dan sunat. Disunatkan melanjutkan tahjir sekalipun tempat fardu baik pada kaki atau tangannya terpotong. Kerana Nabi SAW menyuruhnya melanjutkan ghurrah dan tahjir dalam sabdanya. Dia kata inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu' man istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Artinya bahawa seluruh umatku dipanggil pada hari kiamat dengan nama ghurrah muhajjilin. Jadi putih. Muka dan tangan serta kakinya bercahaya. Ghurrah muhajjilin ini sebenarnya maksudnya putih muka dan tangannya serta kakinya bercahaya. Bekas wuduk. Sebab apa jadi bercahaya ni? Muka dan tangan kaki bercahaya ni sebab ni bekas wuduk. Maka barang siapa yang kuasa dan mampu melanjutkan ghurrah dan tahjirnya hendaklah diperbuatkannya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Itulah hadis tu. Tak nak kata beza sangat dak, cuma ni ayat mengikut apa kitab Nihayatul Muhtaj ni dia tidak bahas secara gitulah ghurrah muka, tahjir tu kaki dan tangan bukan gitu dah. Tapi dikata sekadar semua serupalah. Ghurrah muhajjilin ni maksudnya sunat apa bukanlah maksud tu dah. Maksudnya putih yang bercahaya kalau kira dah. Lebih kurang gitulah maksud lebih kurang benar. Jadi tidaklah maksud tu tapi mengikut Ibn Hajar Al-Haytami ia pisahkan antara ghurrah tu apa, tahjir tu apa, ia beza sikit situ dah. Tapi maksudnya asalnya serentaklah dah. Tidak dibezakan iaitu putih. Muka, tangan serta kakinya bercahaya tu masuk ghurrah muhajjalin dari segi maksudnya. Sebab itu Nihayatul Muhtaj tidak pisahlah, serupa je. Yang pentingnya melebihkan daripada anggota wuduk supaya di hari akhirat lebih bercahayalah anggota wuduk-wuduk kita ni supaya lebih mudah kita berjalan daripada mahsyar untuk menghadapi hari akhirat sebelum kita ditentukan masuk ke dalam syurga ataupun neraka. Dan kita mintalah kita selamat supaya kita semua ni dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan semoga tangan dan anggota kita dalam wuduk ni memberikan cahaya kita dalam perjalanan kita daripada mahsyar nanti. Okey, lepas tu kita baca habis dah. Hak apa? Hak rumi kita pergi hak jari semula dah. Okey, lepas tu dia kata dan setengah daripada segala sunat wuduk itu ialah mualak. Artinya berturut-turut antara segala perbuatan wuduk orang yang salim, yang selamatlah, seperti bahawa dibasuhnya atau disapunya anggota. Yang kedua, sebelum kurang anggota yang telah dibasuhnya akan dia dahulunya serta agar hawa dan tempat dan masa dan tabiat badan dan ditakdirkan anggota yang disapu dengan anggota yang dibasuh pada dhabit mualat itu. Terkadang wajib mualat pada wuduk orang yang salasul baut seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Kita baca sikit lagi lah. Maka diketahui daripada sunat mualat pada wuduk orang yang salim, orang yang biasa dalam selamat ni dah.
bahwasanya menceraikan antara segala perbuatan-perbuatan wuduk itu tiada memberi mudarat ia pada sah wuduknya. Dan kalau lanjut masa perceraian sekalipun, tetapi jika ada lanjut masanya itu dengan tiada uzur, maka iaitu khilaful aula, bukan makruh lagi. Jadi gini cerita dia, cerita kita mualaf ni kita nak bersambung antara saat kita sapu muka dan tangan, bukanlah sampai ke kering dah kalau boleh ni. Tapi dalam mazhab kita ni tak apa sampai kering sekali mana pun, tidak makruh. Cumanya kalau tak perlu tak sengaja dengan tidak ada ke uzur bukanlah kita kata payah. Tak ada air ke apa dah. Kalau tak ada air tak ada makruh lah, walaupun kering kotor dah kita basuh muka, tak ada air dah. Kita kering kotor, kita pergi cari air di masjid ke, berambil semaya. Kering kotor dah muka kita ambil lebih tangan ke apa. Memang tak makruh, tidak khilaful aula sekalipun dah. Khilaful aula ni bertentangan dengan perkara yang lebih utama pun tidak bertentangan dah. Kalau uzur tak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja saja ambil muka dulu rumah dah. Kita semai nak pergi main barasuh atau nak pergi main masjid dah. Kita basuh muka tinggal sengaja dah. Kita pergi ambil masjid lah, tangan dan kaki dah. Kita pergi congok-congok dah. Naik kereta ke apa, siapa masjid baru sambung basuh tangan, baru sambung basuh kaki ke apa, kepala kaki ke apa tu. Jadi benda tu dari seginya dikira bertentangan dengan keutamaan lah khilaful aula. Tapi tidaklah siapa makruh pun tidak dah. Mengikut mazhab kita tak makruh kalau kita putus, tidak mualaf antara antara anggota-anggota wuduk lah. Tapi sunat, dikatakan sunat mualaf dah. Dan jika ada lanjutnya itu dengan uzur seperti lupa atau kehabisan air atau lari daripada suatu yang ditakuti atau barang sebagainya, maka iaitu mubah. Kerana bahawasanya bolehlah harusnya. Kerana bahawasanya Nabi SAW adalah ia mengambil wuduk di pekan, maka dibasuhnya mukanya dan dua tangannya dan disapunya setengah daripada kepalanya yang mulia. Dikata setengah tahulah, biasa hadis sebutnya seluruh kepala dah. Kemudian maka dipanggil akan dia oleh setengah daripada segala sahabatnya bagi menyembahyangkan jenazah dalam masjid. Maka berjalan Rasulullah SAW lalu masuk ia ke dalam masjid. Kemudian maka disapunya atas dua mauzanya, itu dua khuf dia lah. Nabi SAW ni pergi ke masjid, dia tak basuh lagi kaki dia, memang dia pakai khuf masa tu dah. Jadi Nabi kita congok-congok, orang panggil ada main jenazah, dia pergi congok-congok dengan lepas sapa ke masjid baru dia sapu atas khuf. Dan disembahyangkannya atas jenazah, dan adalah antara menyapu kepalanya dan menyapu dua mauzanya, dua kasut dia tu, khuf dia, kasut kulit dia. Itu lanjut masanya lama lah juga dah. Dan lagi adalah Ibnu Umar menceraikan ia antara segala perbuatan wuduk. Maka tiada seorang jua pun daripada segala sahabat yang ingkar akan dia. Jadi dua dalil. Pertama Nabi sendiri buat nak sembahyang jenazah. Yang kedua Ibnu Umar buat dan tidak ada sahabat yang menentangnya ataupun mengkritiknya atau menegurnya. Jadi apabila tidak ada tu dipanggil ijma' sukuti dah. Ijma' disepakati oleh sahabat. Dan juga dikatakan itu menunjukkan sahabat lain pun faham macam Ibnu Umar, tidak ada masalah. Pun sikit abuk memisah, tidak mualaf terus lah, maksudnya tangguh basuh anggota wuduk selebihnya. Okay, kita ulas sekali lagi. Sebahagian dari yang disunatkan dalam wuduk ialah mualaf, artinya bersambung antara satu perbuatan wuduk dengan perbuatan wuduk yang lainnya bagi orang yang sihat. Orang salim, orang sihat tu mualaf dia buat serentak sekaligus lah, jangan pergi jalan ke masjid jauh tu dah. Umpamanya dibasuhnya atau disapunya anggota yang kedua sebelum kering, basuh anggota yang kedua. Sebelum kering basuh anggota yang pertama lagi dalam suhu udara dan keadaan tubuh yang normal lah. Dan dikirakan anggota yang disapu dengan anggota yang dibasuh dalam pengertian mualaf juga lah. Nah, jadi sapu ko, basuh ko, maksudnya anggota kita wuduk tu, maksudnya segeralah mualaf berterusan. Itu mualaf dah. Maksudnya segeralah, tidak buat tangguh-tangguh tu molek. Itu mazhab kita. Ada mazhab kata siapa wajib ni, tak boleh siapa kering ni. Tapi di segi dalil kita nampak kuat alik mazhab kita lah dah. Itu boleh tidak mualaf ni. Ni ambil asmaya tidak mualaf ni bicara bak setengah tu bicara over sangat bak mualaf apa panggil nikah ni, akad nikah ni. Tidak mualaf tak sah lah dak. Senapah, masalah bukan mualaf dipanggil stok senapah. Siapa dia tak senapah. Istilah dari fiqh pun bukan senapah, mualaf dah. Akad nikah ni kalau bicara bab mualaf ni janganlah siapa nama sangat sehingga tercerai ni lafaz ijab qabul sehingga ni jadi orang kata tiba keraguan. Terima kau tak terima nikah ni nak. Tu je masalahnya, bukan senapah ni.
Bukan. Hak ni pun mualak dalam ni bukan senapah. Adakah kita nak ambil basuh lepas basuh muka ni, tak boleh tarik nafas, entah nafas dak senapah ke. Sebelum basuh tangan dah. Oh, berat seluk kera gitu dah. Jadi mualak ni bukan masuk senapah dah. Maksudnya bersambung segera. Segera tu bukan masuk senapah. Begitu akad nikah kahwin pun dah setengah tak lebar tu email ni. Dia siapa ko suruh senapah tu tak betul dah. Mazhab kita pun tak ada bicara senapah situ. Mualak ni segera dah. Bukannya maksudnya senapah dah. Okay, begitu juga sini katanya. Gitulah sunat dah. Bukan wajib sunat. Terkadang mualak itu wajib dalam wuduk orang yang keluar air kencing terus menerus seperti yang terangkan dahulu. Tapi kalau bagi orang yang dipanggil salasul baul dah, orang yang penyakit kencing tak berhenti ni ataupun istihadah, orang yang darah tak berhenti tubik darah penyakit, maka dia ni toleh tak, bukan sunat dah, wajib pula dah. Untuk dia terus segeralah dalam biasalah, bukan senapa dah, dalam segera dah. Mualak dalam wuduk orang yang sihat bahawa dipisahkan antara perbuatan wuduk satu dengan yang lainnya dengan syarat tidak merosakkan wuduknya sekalipun dalam batas waktu yang lama tidaklah makruh dah. Dah. Tidak haram dan tidak makruh dah kalau dia orang sihat. Dan dia ni pisah nama sampai kering ke diri dah. Lepas basuh muka, relax dulu dah, gilai dulu, lepas tu baru basuh tangan. Tidaklah makruh dah. Tapi kalau diceraikan dalam waktu yang lama kerana tidak ada uzur, maka bertentangan dengan keutamaan bukanlah makruh lagi dah. Tak ada pasal-pasal saja, lepas ambil muka, relax dulu. Buat benda lain. Lepas tu sambung pulak tangan dah. Lepas minum air ke apa dah. Lepas tu baru sambung pulak basuh tangan. Maka kita kata, mengikut mazhab kita, tak sampai makruh lagi. Tapi khilaful alim bertentangan dengan keutamaan lah. Dan kalau waktunya lama kerana uzur, seperti kerana luka, atau kehabisan air, atau kerana lari dari yang ditakuti, maka mubah. Tak jadi makruh, tak jadi khilaful aula, jadi mubah harus. Apa ni tak? Lama tinggal ni kerana uzur dah. Luka kau atau habis air dah. Habis air, baik-baik tak ada. Nak pergi masjid kan? Pergi dah. Tadi tak makruh sikit, abuk lah. Mubah bagusnya. Haruslah, mubah haruslah. Maka mubah. Kerana Nabi SAW mengambil wuduk di pasar, dibasuhnya mukanya dan tangannya serta disapunya sebahagian kepala. Dia kata sebahagian, tak tahulah, kita tak jumpa sebahagian kepala. Berkali termasuk dengan ni. Kali dia serba dah. Pasal Nabi ni ikut cara hadis kita sebut. Nabi sapu seluruh kepala termasuk serba dah. Dah. Kalau kena rambut, sebahagian rambut dan sebahagian semua kena serba lah. Semua serba ada dah. Jadi tidaklah sapu macam sikit celak-celak tu tak dah. Lepas tu, kemudian dipanggil oleh sebahagian sahabatnya untuk mensolatkan jenazahnya sendiri. Siapa kau sudah basuh sapu kepala tu? Nah, dia pergi cengok-cengok lah, tak basuh kaki. Nabi pakai masa pakai khuf masa tu dah. Maka Rasulullah pun berjalan lalu masuk ke dalam masjid, kemudian dia sapunya ke atas sepatunya dan mensolatkan jenazah. Jadi dia sapu atas sepatu lepas sampai di masjid. Dah jauh lah pasal di masjid ni. Antara menyapu sebahagian kepala dan menyapu waktunya cukup panjang dah. Jadi kepala nak sapu sepatu dia tu. Bukan sapu waktu, menyapu sepatunya cukup panjang, lama. Nak sapu kepala, nak sapu sepatu ni lama lah. Nak pergi daripada pasal ke masjid tu jauh kat lah. Kemudian diriwayatkan bahawa Ibnu Umar menceraikan semua perbuatan wuduk. Ni Ibnu Umar saja ni buat ni nak suruh orang tahu. Dia cerah. Lepas ambil muka, tinggal. Dia lain. Lepas tu basuh tangan, tinggal dah. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya dah. Dah. Lepas tu dia kata, syahadan, jika putus mualak antara segala perbuatan wuduknya dengan sengaja memutuskan atau dengan lupa kemudian daripada lanjut masanya, maka dibasuh anggotanya yang tinggal itu dengan PL, dengan perbuatan dirinya. Dan secara tidak disyaratkan ingatnya akan niat, tak perlu ingat niat lah. Tak kala membasuh anggota itu bersalahan jika dibasuh anggotanya yang tinggal itu tiada dengan perbuatan dirinya sendiri, seperti dibasuh akan dia oleh orang yang lain. Maka iaitu tiada memadai, dan jikalau dengan izinnya sekalipun, melainkan jika ia mesti ingat, ia akan niat pada ketika itu seperti ingatlah terdahulu daripada perkataannya atasnya.
Dan setengah daripada segala sunat wuduk meninggalkan minta tolong pada mencucurkan air atasnya anggota dengan tiada uzur. Kerana bahasanya minta tolong pada yang demikian itu bersedap-sedapan yang tiada layak ia dengan hal orang yang berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka hukum minta tolong pada yang demikian itu khilaf sunnah. Artinya menyalahi sunnah. Adapun minta tolong pada menghadirkan air mubah. Harusnya. Maka iaitu mubah harus dan meminta tolong pada membasuh anggota itu makruh. Seperti yang lagi akan datang perkataannya atasnya ini pun jika tiada dengan uzur. Kata uzur lah. Uzur boleh berlaku lah. Jika ada yang demikian itu dengan uzur, dengan ada sakit ke masalah ke apa, seperti seperti lemah ia pada membasuh anggotanya dengan sendirinya buat sendiri dan letihlah tak boleh buat lemah dah. Sebab sakitnya atau umpamanya maka minta tolong pada demikian itu wajib. Kalau dia tak boleh nak ambil sembahyang sendiri, kalau bila minta tolong orang, minta tolong suruh anak cucu kau bini kau gapai ambil sembahyang ke dia lah. Dan jikalau dengan ujrah, dengan upah lah. Misal sekalipun jika diperolehinya ujrah, upah yakni pengupah sekadar lebih daripada yang barang yang diiktibarkan ia daripada fitrah. Tapi upah tu ukurannya sekadar fitrah ni, bayar fitrah ni. Kita lah ni kat 7 riyal mengupah dah. Boleh lagi dah. Kita baca lagi dah. Okey, kalau mualaf antara semua perbuatan wuduknya diputuskan dengan sengaja putus atau kerana lupa. Ataupun lupa, bukannya sengaja lupa dah. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggotanya yang masih belum terbasuh lagi dengan perbuatannya sendiri. Tidak disyaratkan mesti ingat akan niat pada saat membasuh anggota itu. Ni pup, so masalah dah. Tak ingat guna dia nak basuh tu mesti anggotanya ni. Ni kita tak tahu pakai mana. Kaedah dia mesti ingat dah automatik. Aku ni bukan basuh tak sengaja, memang aku basuh anggota wuduk aku tinggal lagi. Kena ingat dah. Berbeza kalau dibasuhnya anggotanya masih belum terbasuh dengan perantaraan perbuatan orang lain, maka tidaklah dianggap cukup sekalipun dengan izinnya, melainkan jika ingat akan niat pada ketika itu seperti yang terangkan dahulu dah. Tapi kata tak tahulah, bagi saya kena ingat berlaku. Tak kira lah orang sihat kau, orang tak sakit kau. Dia kena ingat berlaku dah. Atau orang tu buat ke dia kau, dia kena ingat berlaku lah pasal dia duk buat amalan tu dan perbuatan ambil wuduk. Sebahagian sunat wuduk tidak meminta bantuan kepada orang lain untuk menyirami anggota wuduknya dengan tidak keuzuran lah. Jadi kalau tak uzur suruh orang tu kalau tidak payah lah dah. Payah tak apa lagi kalau tidak uzur saja nak suruh bersedap-sedap nak suruh kita ni berasa hebat dah. Kerana meminta bantuan dalam hal ini tidak layak, sedangkan kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ni jangan kita nampak kita lebih hebat. VIP lah macam kata dari isu yang pergi masjid sembahyang Jumaat. Orang VIP dah. Tak betul lah kita kata dah. Orang hak awal lah lebih utamanya dah. Bukan VIP mari lewat. Orang tunggu lama dah tak boleh masuk. Orang baru mari kes VIP masuk. Ni tidak betul dengan kaedah asal dah. Maka meminta bantuan yang seperti itu menyalahi sunnah. Kalau kita nak ibadah ni, kita minta bantuan orang, nampak macam dah. Macam kita ni orang besar-besar, siapa kau orang tua kita air lah, tolong ambil semaya kita kak. Kalau siapa kau nampak macam tu, makruh lah dah. Tetapi minta bantuan membawa ke air diperbolehkan. Tapi kalau kita ni nak sekadar nak suruh minta, mari bekas air nak ambil semaya, tak apa, tahu tu dah. Dan yang meminta tolong membasuh anggota itulah yang makruh lah. Tapi kalau siapa kau suruh orang basuh anggota kita dah, makruh lah. Seperti akan diterangkan kemudian, dan ini pun kalau tidak ada uzur. Makruh ni kalau tak uzur, kalau orang uzur sakit ke apa, orang tak boleh pun tak ada masalah, orang tak boleh basuh pun tak ada masalah kalau dia cekak dah. Tapi kalau ada uzur seperti tidak kuasa membasuh sendiri kerana sakit, maka wajib ia meminta tolong sekalipun dengan mengupah jika ada yang akan dibayar untuk upah. Tapi kalau dia sakit, kalau dia lemah, boleh lagi tapi tak cakap dah. Tak makruh dah. Tapi kalau siapa kau dia memang lemah, siapa kata memang tak cakap, tak boleh buat sendiri. Wajib dia kena minta orang lain tolong ambil semaya ke dia. Dan kalau tak orang tak boleh buat, melainkan dengan upah, dia kena upah. Selagi ada pitih dah kena upah.
Dan demikian dengan minta tolong berlaku atas yang kebiasaan lah. Kalau seorang menolong orang dalam membasuh anggotanya sedangkan ia kuasa membasuhnya sendiri, dan ia diam tidak menolak sedangkan ia mampu menolaknya, maka yang seperti ini masih masuk dalam hukum orang meminta tolong juga dari segi makruhnya. Jadi kalau orang ni, dia tak minta tolong orang lain, dia tolong basuh lah dia. Dia ni jadi bosnya. Lepas tu nak bodek dia ke apa ni tak. Dia tolong basuh, nak ambil semaya boh, dia kata tolong basuh. Basuh muka, tangan ke apa dia ni. Boh ni nyenggi, bila-bila negara tidur dah. Jadi benda tu dia kira makruh lah walaupun tanpa permintaan bos dah. Gitulah kita kira dah pasalnya. Telajak VVIP dah. Telajak VVIP ni pun tak boleh lah, sepatutnya kita kena menghinakan diri menjadi hamba, bukan jadi tuai, jadi tuhan ketua ke, tak molek dalam ibadah ni. Kita kena merasa keagungan Allah, merasa kelemahan diri, kehinaan diri. Bukanlah siapa kau kita ni jadi nak tuai dah. Bahkan betul memang dalam kitab fiqh pun tak boleh diperuntukkan sah VIP ke apa, sebenarnya tak boleh. Nah, sebenarnya tak boleh. Kecuali atau email ataupun hafiz Quran tu boleh pasal dia memang dia ni kalau tu email depan tu ingat ataupun salah semaya, hak ni je tolong gatinya ataupun betul baca hak ni tolong gatinya lah. Ni boleh. Hak ni dia. Tapi tidak kerana betul nak betul bab semaya dah. Kerana dia ni orang besar dia. Orang besar. Maka disediakan sah, tak kira lah raja ke, menteri ke, VIP lain pun, untuk berada di sah ada depan sedangkan mari lewat tu tak betul dah. Bertentangan dengan sunnah dan memang ada hadis Nabi lagi dah. Jadi kita kena faham tu dah. Wallahu alam, itulah dulu kita bincang kali pula. Wallahu alam, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.